Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Ustaz pengurusi majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Mustar selaku pengurusi eksekutif Masjid Asy-Syafi'i, dan semua kaki tangan masjid, para asatizah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya pada malam yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu membincangkan satu tajuk yang dibaca oleh qari kita tadi, Ustaz Syahid, iaitulah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dari kalangan orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang berilmu pengetahuan itu darajat, beberapa darajat. Jadi tajuk yang diberi sempena dengan ceramah kita pada malam ini iaitulah menelusuri seorang tokoh yang hebat dalam dunia Islam ini, iaitulah Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan sedikit cebisan daripada kitabnya yang masyhur Ihya Ulumuddin di dalam babul ilm, bab yang menyentuh tentang ilmu. Jadi insya-Allah saya akan jelaskan di sini seberapa ringkas tapi padat insya-Allah dengan maklumat daripada kitab yang tersebut tentang ilmu yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, dan juga adab-adab sebagai seorang muta'allim, dan adab muta'allim dan adab orang alim, orang yang berilmu. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang ilmu, ayat Al-Mujadilah yang kita baca tadi, yang ayat sebelah itu adalah merupakan satu ayat yang Allah angkat darjat ataupun martabat orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Taha ayat 114, Allah Azza wa Jalla mengajar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah waqul rabbi zidni ilma. Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya qul, katakan ya Muhammad. Apa yang nak dikata? Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Ini dia kata ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir menukilkan satu pandangan daripada Sufyan bin Uyainah, seorang ulama, mengatakan walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati min al-ilmi hatta tawaffahu Allah. Doa yang dibaca ini Allah Taala sentiasa beri kepada Nabi kita tambahan ilmu sehingga Nabi kita wafat. Maka cantiklah tuan-tuan, kita yang sangat perlu pada ilmu. Perlu tak perlu kita ilmu? Perlu. Maka ambil ayat ini dijadikan doa. Cuma jangan kata pun tak payah kata. Macam apa ni, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu itu tak payah kita sebut lah. Kita terus ambil bila berlaku musibah apa-apa, kita terus kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada setengah orang tu qalu lagi. Jadi qalu itu cerita orang yang baik-baik ini bila dia terima kena musibah, maka dia kata. Sama juga dalam ayat ini, tak payah lagi kita tambah waqul.
Wa itu arahan adalah kamu kata, kamu doakan Rabbi zidni ilma. Itu doa yang kita ambil daripada Al-Quran Al-Karim. Satu lagi yang saya nak ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh As-Sahabi Al-Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini, tuan-tuan dan puan-puan, seorang sahabat yang ajaib. Pelik dia. Dan dia ini menjadi satu makanan yang cukup lazat bagi golongan pencerca sahabat. Orang yang cerita sahabat, Abu Hurairah ini salah seorang daripada mangsa. Dia kata, macam mana Abu Hurairah masuk Islam kemudian banyak ilmu? Nah, ini pun satu soalan. Kadang-kadang timbul di kalangan sahabat-sahabat kita. Dia kata, saya dah beromo lah. Umur dalam banyak itu, takkan baru nak belajar ngaji ilmu lah. Tak syarat, tidak menjadi kesalahan dan tidak dipertikaikan. Sebagaimana Abu Hurairah, dia kata dia masuk Islam kemudian. Tapi tuan-tuan, kalau baca kita hadis, tak ada satu ruang yang tak sebut an Abi Hurairah. Akan ada namanya. Sebab apa? Dia kata walaupun aku masuk kemudian, tapi aku tumpu kepada belajar. Dia ini salah seorang daripada ahli sufah. Kita yang selalu pergi ke Madinah, perasan ke tidak, dalam Masjid Nabawi Syarif, di sebelah belakang makam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tempat tinggi. Saya tak tahu lah. Mungkin setengah orang tu dia mungkin tak masuk raudhah, tak tahu di belakang. Belakang tu ada tempat tinggi macam ini, tinggi dia. Sebelum daripada itu, sebelah kanan dia tu asal masih dulu dipanggil sufah. Sufah itu tempat tinggi yang orang duduk zaman dulu situ. Jadi para sahabat yang tu menumpukan pengajian mereka hidup di sufah ini, menunggu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isytiharkan. Nabi kuliah, dia dengar. Nabi ceramah, dia belajar. Nabi isytihar nak perang, orang ini juga yang angkat tangan nak pergi perang. Itu dia panggil ahli sufah. Tuan-tuan baca cerita ahli sufah ini, mudah-mudahan memberi motivasi kepada kita bagaimana orang yang datang dalam keadaan susah, yahsabumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang jahil, orang tak tahu menanggap orang ahli sufah orang kaya. Sebab apa? Dia tak buat kerja, dia duduk kat situ, tunggu Nabi mengajar dan tunggu nak pergi jihad. Jangan pula ambil cerita ahli sufah ni, aku tak kerja, esok habis nak pergi tunggu ke majlis Syakiri, apa dapat. Ya, awak dia jaga masjid, pasal kena suruh balik kan? Dan bukan macam tu, dia duduk tapi dia bekerja, jaga masjid, bersihkan masjid, belajar, buat. Kita tak nak pergi tidur masjid saja dah. Apakah hadis ini? Itu cerita Abu Hurairah panjang. Yang saya nak cerita iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta doa dengan Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Ini doa yang diajar Abu Hurairah cerita kepada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca doa. Cuba tuan-tuan ikut sekali. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. Mudah ya doa ni kan. Makna dia cantik. Allahumma anfa'ni, ya Allah beri manfaat kepada aku apa yang kau ajar. Bila kita dapat ilmu, kita nak ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang tak bermanfaat, Imam Ghazali nanti akan menegur orang. Ilmu yang dia tanda-tanda ilmu bermanfaat itu bila kita belajar, kita boleh buat amal. Belajar mendekatkan jiwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau lagi banyak kita belajar, lagi buat berdebat dengan orang, amalnya tidak ada. Jadi ada setengah manusia hari ini, bila dia belajar ilmu bukan kerana amal, tapi nak lawan orang. Tahu tak? Sebab nak buat hujah. Itu satu penyakit juga. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarkan kepada aku ilmu yang memberi manfaat kepada aku. Kadang-kadang kita ini banyak belajar, cuma tak kena cara. Yang menyebabkan ilmu yang kita belajar tak bermanfaat kepada kita, tidak memberi kesan ataupun tak sampai kepada matlamat yang kita nak capai.
Wa zidni ilma, ya Allah tambahkan padaku ilmu. Itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk, yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaihi jami'. Itu di antara apa yang saya nak sebut. Cuma bila kita tengok tentang ilmu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kepada kita tentang ilmu. Di antara hadis yang masyhur, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim, dan tuan-tuan yang ada kitab hadis 40, hadis Arba'in Imam Nawawi itu, tengok hadis yang ke-36. Imam Nawawi bawa hadis ini panjang. Di antara man nafasa min kurbatan, siapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin. Satu, kita terus pergi kepada wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, siapa dia berjalan menuntut ilmu, apa kita dapat? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah permudahkan jalan nak pergi ke syurga. Zaman moden hari ini, kita nak pergi mana-mana, kalau tak tahu jalan, kita pakai apa? GPS lah. Ini GPS. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, mu nak pergi ke syurga, kena cari GPS yang betul-betul, yang betul-betul nak pada jalan. Kadang-kadang kita salah juga sebab tak ikut arahan, kita salah GPS. GPS cakap belok kiri, kita masuk kanan. Atau keliru dua cabang yang berdekatan, masuk aja. Ada lagi kesamaran di jalan. Cuma di zaman kita ini, alhamdulillah, zaman IT orang panggil hari ini, ilmu kita pergi ke dia datang. Jadi ada dua kategori. Ada kalanya kita kena pergi mencari ilmu. Orang dulu, tuan-tuan pernah dengar tak cerita pengembaraan seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Ambil nama ni, seorang sahabat yang hebat, nama dia Jabir bin Abdullah. Dia Jabir ni sahabat, Abdullah bapa dia sahabat, Abdullah bin Haram, orang Madinah, Al-Ansari. Rumah dia dekat. Kalau orang selalu pergi Madinah, dia panggil Masjid 7. Rasa ada Masjid 7. Kita pergi dah ambil gambar kan, kita dah, ni Masjid 7 tak cukup rasa. Sekarang ni lagi tak cukup. Saya zaman saya pergi dulu pun dengan Ustaz Saimi, memang dah tak ada dah 7 masa tu. Cari korek sana cukup 7 tak ada. Jadi waktu kami belajar di Madinah dulu, memang kita pergi cari tempat-tempat sejarah. Sebab itulah salah satu buku yang saya susun itu, tajuk dia Madinah Munawwarah. Dah baca buku kan? Kelebihan sejarah itu hasil pengalaman saya dulu berjalan. Bila datang ke rumah Madinah, orang haji umrah, dia tanya, mana Ustaz? Saya bawa pergi. Akhir sekali dia kata, Ustaz ada ceramah aja. Habis macam mana kami nak bawa balik maklumat ni? Saya tulis sikit. Alhamdulillah akhirnya dapat maklumat dan mendapat sambutan daripada pembaca. Dia kata ada manfaat, insya-Allah. Jadi rumah Jabir itu sebenarnya, Jabir ni satu hari yang kita nak cerita dia. Satu hari dia dengar sebuah hadis yang diriwayat oleh orang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Unis. Riwayat hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas hufatan uratan yaumil qiyamah." Manusia pada hari kiamat akan dibangkit dalam keadaan hufat, kaki ayam.